بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وضربة يضرب بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي، اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita pada muka surat 39 tu. Dia baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daripada atas. Kita berhenti kat tengah-tengah. Dan tiada haram oleh ghibtah. Kita masih lagi membicarakan berkait dengan sifat dengki. Ini sifat zamimah ataupun yang orang panggil sebagai sifat mazmumah. Sifat hati yang dicela oleh syarak. Ia ada dua jenis sifat hati. Ada satu sifat yang dicela oleh syarak, dan satu lagi sifat yang dipuji oleh syarak. Jadi yang dipuji oleh Allah Ta'ala dan juga Rasul, yang ni yang kita panggil sebagai syarak tu, yang dikejinya ialah yang dipanggil sebagai sifat mazmumah, dan sifat yang dipuji dia panggil sifat mahmudah. Jadi ini adalah sifat yang keempat daripada sifat hati. Dia terbuka. Yang terdahulunya, iaitu yang kita bicara yang mula-mula sekalinya, iaitu syarhut ta'am. Sifat mula-mula sekali, iaitu sifat hati yang suka makan. Suka makan. Yang keduanya sifat hati yang mazmumah, iaitu syarhul kalam. Suka bercakap, mana banyak bercakap, tak berhenti-berhenti bercakap ni. Yang ketiganya, sifat hati yang ketiga, iaitu al-ghadab, yang ini marah. Seorang pemarah, sifat pemarah dipanggil. Dan yang keempat yang kita baca sekarang ini, iaitu sifat hasad, dengki. Jadi terdahulu kita bincangnya, Nabi kata jangan sekali-kali kamu dengki pada orang, kerana sebenarnya dengki itu, dengan sebab dengki itu, dia memakan pahala yang kamu buat, pahala amalan yang kamu buat itu, sebagaimana api dia makan kayu api yang kering. Api dia makan kayu api, dia bakar kayu api itu yang kering tu,
hingga tidak ada sisa lah. Ini rugi bagi kita sifat dengki dengan orang. Apa maksud dengki? Iaitu kita nakkan kepada hilang nikmat orang yang hilang nikmat pada seseorang itu. Sama ada hilang nikmat tu dia nakkan nikmat itu dapat pada dia, ataupun dia tidak ingin dapat nikmat tu pada dia, tapi dia nakkan nikmat tu hilang daripada orang. Itu dua. Dengki juga dua-dua tu. Yang pertama dia panggil sebagai hasad. Hasad tu maknanya kita nakkan nikmat yang orang dapat tu hilang dan kembali nikmat tu kalau boleh dapat ke kita. Itu dia panggil hasad. Kalau sekejap boleh, dia tidak ada masalah kalau sekejap saja. Yang pentingnya ialah itu nak menunjukkan hati kita tu kotor. Dia sebenarnya syarat dia mari sifat-sifat kotor ni, sifat-sifat buruk ni, dia nak menunjukkan apa tu? Nak reflect pada hati kita tu kotor tu. Walaupun sekejap sekalipun kotor juga orang panggil. Sekejap sekalipun kotor. Betul. Bagi kita orang ada ilmu, dia sedang. Tu. Tetapi kita tahulah, rupa-rupanya hati aku ni kotor. Berkehendak kepada taubat. Dia ada cara untuk kita nak hilangkan ni nak hilangkan sifat-sifat kotor ni. Dia dua cara. Hak paling besar kalau kita nak hilangkan sifat kotor. Yang pertama sekalinya ialah dengan kita belajar ilmu. Kena tahu benda ni salah. Kalau kita tak belajar ilmu, kita tak tahu benda ni salah, jadi kita duduk berterusan selama-lamanya kita buat benda yang kita tak tahu benda ni, Tuhan marah. Itu pertama. Jadi apabila kita belajar ilmu, kurang-kurangnya apabila kita dengki pada orang, tiba-tiba ilmu kita kata, tak boleh begini, ni salah ni, kita taubat. Itu tak apa. Bukan makna tak apa tu molek itu, tidak. Dia naknya tak ada langsung sifat dengki ni, itu yang naknya. Tapi disebabkan kita orang awam, biasa berlaku. Ini dengki ni, dia bukan penyakit orang awam saja, bahkan ulama ni. Ini sifat, antara sifat yang kena pada penyakit, yang kena pada ulama, ia ada dengki. Sama ulama pun dengki. Kalau dia tengok orang ramai apa majlis dia tak ramai sangat. Sedap mana dia berceramah, padahal aku lebih sedap pada dia lagi. Ini sifat dengki ni, sifat kena pada orang alim juga. Dia panggil, kalau Imam Ghazali dia panggil sifat yang kena pada qari. Qari ni makna ulama lah. Zaman dahulu dia tak panggil ulama, dia panggil al-qari. Qari ni orang macam orang yang baca Quran tu kita sebut sebagai qari. Dulu qari ni orang yang mahir dalam bidang agama, sebab dia tahu Quran, tahu hadis. Tapi ini kena juga penyakit begini ni. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata, aku sekiranya ulama menjadi saksi pada satu-satu perkara, ulama yang jadi saksi, dia jadi saksi atas apa? Atas orang biasa. Dia yang jadi saksi atas orang biasa, jadi aku akan terima saksi tersebut dengan sebab dia ulama. Tetapi kalau dia jadi saksi kepada ulama juga, kalau dia jadi saksi pada ulama juga, aku tak terima. Sebab ulama sama ulama ni, kalau dia ni jenis hatinya kotor, sifat dengki itu masih ada. Adakah orang yang alim ini mesti dia hatinya bersih? Tak ada syarat. Tidak mesti orang yang belajar banyak jadi orang alim hatinya mesti jadi bersih. Tidak.
Melainkan orang yang ada sifat kedua tu. Mana? Yakni mujahadah atas nafsu, berlawan. Kalau kita nak hilangkan sifat mazmumah, yang keduanya kena berlawan. Kalau nafsu kita nak hak ni perkara yang tidak molek, kita kena tarik. Nafsu suka pada benda ni, kita tarik. Apa yang nafsu tak suka, kita buat. Itu orang dalam peringkat awam. Jadi nafsu dia tu, dia suka kepada benda yang ammaratun bisu. Tuhan kata, innan nafsa, sungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu, sangat menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk. Itu Tuhan kata dalam Quran. Sungguhnya nafsu sangat menyuruh kepada perkara-perkara buruk. Maknanya dia suka kepada perkara yang buruk. Lagi Nabi kata apa? Itu Tuhan kata. Nabi kata, ala innal jannata huffat bil makarih. Ketahui olehmu, sedarlah bahwasanya syurga itu Tuhan bentangkan dengan semua benda yang nafsu tak suka berlaku. Mana suka kita benda kepada habis waktu maghrib dengan orang kuliah sikit-sikit. Lebih baik kita pergi tengok Astro. Bukti utama. Bukti utama ke apa ke, daripada dia dengar orang benda sama je tu. Dia main bilang benda sama. Tok guru ni mengajar benda sama, ustaz ni mengajar benda sama. Tak payah pergilah. Dah tahu tak? Dah tahu. Benda tahu tu. Kan? Nak macam mana? Lepas tu Nabi kata apa lagi? Ala wa innan nara huffat bisyahawat. Ketahui olehmu, sedar olehmu. Nabi kata, innan nara, sungguhnya api neraka itu huffat bisyahawat, Tuhan bentangkan dia dengan semua yang nafsu suka berlaku. Jadi dengan sebab itulah ulama diajar kita, apabila berkait dengan nafsu ini, tengok. Kalau nafsu tak suka, buat. Kalau nafsu suka, jangan buat. Itu nafsu bagi orang yang awam, orang yang hatinya kotor, begitulah. Tapi apabila sampai satu masa apabila kita mujahadah, berlawan ni, akhirnya nafsu kita akan tabiat. Sebab kita berlawan ni seolah-olah kita latih dia. Kita latih dia supaya dia bertabiat dengan tabiat yang mengikut syarak. Apabila dia tak suka syarak, kita tarik dia supaya buat benda syarak. Apabila dia suka maksiat, kita pusing dia. Jangan duduk layan dia. Jadi lama-lama nafsu dia akan jadi tabiat kepada benda yang baik. Itu dia nak sampai begitu. Apabila dah dia bertabiat dengan benda perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dipuji oleh syarak, ini baru orang kata nafsu itu mengikut bagi agama. Bukan agama nak kena ikut dia, tidak. Bukan agama nak kena ikut dia, dia nak kena ikut agama. Jadi itu paling kurang. Kalau kita baca lagi kitab Imam Ghazali ni, Imam Ghazali ni dia ulama tasawuf yang dia banyak karya kitab berkait dengan macam mana nak mujahadah, nak berlawan dengan nafsu. Sebab tu kebanyakan jalan nak menuju pada Allah Ta'ala ni dua jalan saja. Yang pertama dengan jalan Tuhan angkat betul seorang tu tanpa ada mujahadah, tanpa ada berlawan dengan nafsu, Tuhan angkat naik terus. Tuhan angkat terus nafsu dia jadi baik. Ini ada satu bahagian orang. Dia orang tasawuf panggil orang ni orang jazbah. Kalau dalam bahasa Arab jazibah tu maknanya tarik, kita tarik. Jazbah. Jarang. Orang ni jarang sangat berlaku.
Tak juga. Dia dah kecil tu dia macam orang biasa saja. Tapi walaupun dia dalam keadaan lepas pada dia balik, dia dalam keadaan macam orang biasa, ataupun dia buruk keadaan sifat dia, tiba-tiba berubah 360 darjah jadi orang baik tu. Ini dah panggil orang jazbah. Dia tidak melalui guru, dia tidak melalui tarbiyah. Itu semata-mata dengan kurnia Tuhan. Yang dah panggil jazbah ni orang yang sangat jarang berlaku. Orang jazbah ni umpama dia kalau dia nak naik ke atas rumah, dia naik ikut jendela tikar. Dia tak lalu ikut pintu tangga tak. Jadi Imam Ghazali dia dua-dua jalan tu. Imam Ghazali ni dia lalui dua-dua, jalan jazbah satu, jalan mujahadah satu. Jadi jalan Imam Ghazali yang paling dikenali ialah jalan mujahadah. Kena naik tu, kena lalu ikut tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, baru masuk dalam rumah semua. Buka anak kecil pintu rumah semua baru masuk dalam rumah. Gitu. Jadi terkenal Imam Ghazali dengan jalan mujahadah. Walaupun Imam Ghazali sendiri pun dia lalui jalan jazbah juga. Tapi kebanyakan bagi orang yang jazbah ini dengan sebab payah untuk nak dapat benda tu semata-mata kurnia Tuhan saja, jadi dia tak kena lalui jalan yang biasa dilalui oleh ulama tasawuf. Macam mana cara mereka ini nak bersih hati? Jadi Imam Ghazali tunjuk jalannya mujahadah. Ini jalan dengan tarbiyah guru dia panggil. Inilah yang dipanggil sebagai mujahadah ataupun jalan tarbiyah guru. Nakkan kepada asuhan guru, nakkan guru itu tunjuk jalannya, yang mana, apa yang perlu kena buat. Maknanya bagi kita orang yang biasa ni, jadi kena lalui jalan yang orang dah terokai. Orang yang dah buat dah jalan daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur tu dah jalan. Lalu Kuala Lumpur, lalu daripada Kota Baru, lalu ikut macamnya, lalu ikut Kuala Keranya, lalu ikut Komusannya, kemudian masuk Merapuknya, kemudian masuk Kuala Lepihnya, kemudian masuk Raut, kemudian masuk Betong, kemudian sampai ke Karak, masuk Gombak, sampai sini. Hak orang buat dah. Jangan kita duduk kata apa jalan orang ni tak gini sekali ni. Kita nak tebah bukit sendiri. Ni masalah ni. Tak nak jalan orang yang buat dah. Naknya Quran, hadis. Ini Quran hadis ni dia banyak tulannya banyak. Jadi kita makan ikan tu biar makan hak orang berisi dah. Orang dah isi dah. Ni makan ni dah buat dah tulang, tinggal isi saja. Jadi kita makan hak isi saja lah. Jangan duduk rasa samsing nak makan seekor-seekor ikan begitu. Lekat tulang lah. Ini dah ulama dah buat molek dah jalan begini. Tak nak cari dalil sendiri, nak cari ini sendiri. Ini seolah-olah macam kita nak tebah bukit semula, nak buat jalan untuk kita nak sampai pada Kota Baru, Kuala Lumpur lah. Kalau selamat tak apa, kita ada ilmu berkait dengan hutan apa semua ada, tak apa lah. Tiba-tiba hutan pun tak kena, binatang dalam hutan pun tak kena. Yang ingat harimau tu kambing kan, habislah. Ini yang biasa kita kena lalui dengan jalan tarbiyah tasawuf. Itu jalan yang dilalui oleh ulama dan berkesan dia. Berkesan. Kita ikut cara dia lah. Jangan dulu ikut cara-cara yang pelik-pelik tu, jangan. Nak masuk syurga cepat kan? Belajarlah ilmu pukul 12 malam tu, jangan. Ilmu pukul 12 malam, pukul 2 malam baru boleh mula. Baru dia kata apa ilmu lebih
pada pukul 12 tu baru berkesan, dia kata ilmu dia. Jagalah. Dia kata orang belajar, orang sia-sia, biasa-biasa tu kulit, ada kulit. Ini isi, ilmu isi. Nak pakai kulit kan nak pakai isi, dia kata. Isi ni aku lah. Jadi hasad tadi, kalau kita nakkan nikmat tu hilang daripada orang, tapi tak nak nikmat tu kembali pada kita, mari pada kita, itu dia panggil ghirah. Dalam bahasa Arab dia panggil ghirah. Kita sebut iri hati. Iri hati. Dan dia ada satu lagi deki, yang kita panggil sebagai ghibtah. Ghibtah ni, kita nakkan orang yang dapat nikmat tu, kita ni dapat nikmat sama dengan orang yang dapat nikmat tu. Kita rasa ingin hati kita, kalaulah Allah Ta'ala beri kepada aku nikmat sebagaimana orang tu dapat nikmat, alangkah baiknya. Itu dia panggil ghibtah. Dia ini, Nabi kata ini separuh daripada hasad juga. Nabi kata hasad, sebab Nabi sebut la hasada illa fisnatain. Tak boleh seorang itu nak deki pada orang, melainkan boleh dideki dengan dua sebab. Yang pertamanya, kalau orang tu Tuhan beri pada dia ilmu, dan orang tu dia buat amal dengan ilmu dia, dan dia menyampaikan kepada orang, boleh kamu deki pada dia. Maknanya apa? Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang ada ilmu macam dia, aku boleh buat amal dan juga aku boleh menyampaikan kepada orang. Ni Nabi kata, jangan kamu deki, melainkan boleh deki pada orang ni. Dan yang keduanya, orang yang warajulun a'tahu Allahu malan, yakni seorang lelaki yang Tuhan berikan kepada dia kekayaan, harta banyak. Kemudian apa dia buat? Fasallatahu ala infaqihi fi sabilillah. Dia gunakan semua harta dia tu untuk fi sabilillah, untuk infak, untuk sedekah, untuk buat amal kebajikan dengan harta dia tu. Itu boleh deki. Nabi kata, kamu kena deki dengan orang begini. Maknanya deki di sini dengan makna hendaklah kamu rasa keinginan nak juga macam mereka itu. Ini dia panggil ghibtah. Dan dia kata sini, dan tiada haram oleh ghibtah, dan iaitu bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang yang lain, dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya, dengan ketiadaan ingin hilang nikmat itu daripadanya. Jadi itu makna ghibtah. Kita nakkan nikmat sebagaimana orang tu dapat, bukan kita nakkan kepada dia hilang nikmat tak. Biar Tuhan kekalkan nikmat kepada dia, itu molek bagi dia. Dan kita kalau boleh nak juga, ya Allah bagilah aku nikmat macam orang ni, ya Allah. Dan harus bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong ia atas mengerjakan maksiat. Yang minta tolong tu maknanya yang menggunakan rezeki dia atau nikmat dia tu atas mengerjakan maksiat. Harus. Jadi harus kita cita-cita, kalau boleh ya Allah hilangkanlah nikmat orang ni ya Allah. Sebab dengan nikmat tu dia buat deraka padamu ya Allah. Maksiat tu mana deraka? Dengan sebab nikmat itulah dia buat deraka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus bagi kita untuk kita ada keinginan bagi kita. Keinginan bagi kita, kita kata ya Allah hidayahlah nikmat ini. Dengan nikmat itu dia buat maksiat dengan nikmat. Harus saja.
Kerana bahwasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat. Bukan kita nakkan kepada orang tu hilang nikmat, sungguh tidak. Semata-mata hilang nikmat tu tidak. Bahkan engkau kasih akan hilang maksiat. Itu hak sebenarnya. Bermula alamatnya, tanda dia, orang ni bukan orang deki atau orang ni, bahwasanya jika meninggalkan ia akan maksiat, sekiranya dia tidak lagi kerjakan maksiat dengan nikmat tadi, nascaya tiada kasih engkau akan hilang nikmat padanya. Tak ada hati kita kata nakkan nikmat orang tu hilang daripada dia. Tapi kita nakkan nikmat tu hilang daripada dia dengan sebab kita nak supaya dia tidak lagi buat maksiat dengan nikmat tu. Itu tanda dia. Dia tidak panggil dengki orang jenis begini. Bahkan harus saja. Tanda dia apa? Tanda dia apabila seorang tu dah berhenti daripada buat maksiat, kita lagi suka dia dah ada nikmat-nikmat yang dahulu-dahulu yang dia ada tu, supaya kembali semula kepada dia. Tak ada dengki apa-apa. Yang kita naknya ialah hilang maksiat daripada orang tu. Dengan sebab nikmat banyak yang dia ada ni, itu sebab dia buat maksiat. Jadi nakkan kepada patuh perintah Allah Ta'ala. Sekiranya dia ni orang yang tak ada nikmat, ataupun orang yang Tuhan tak berikan pada dia nikmat, saya mungkin orang ni jadi orang yang patuh, orang yang taat pada Allah Ta'ala. Jadi ini satu perkara yang halus sebenarnya. Nak boleh kita ada dalam perasaan hati kita tu hilang nikmat orang dengan sebab apa? Dengan sebab supaya hilang maksiat yang dia buat melalui nikmat tu. Ini perkara yang sangat halus ni. Jadi susah untuk seorang tu hingga berfikir begitu, melainkan dia tu daripada ahli yang orang yang buat kebajikan juga. Sebenarnya bukan dia dengki, dia sayang pada orang tu sebenarnya. Dia sayang. Dan ketahui olehmu, katanya musannif tuan pengarang kita lagi, bahwasanya penyakit hati ni seperti dengki, tiada ada ubatnya. Tak ada ubat ni penyakit hati ni. Umpama dengki ke, takabur ke, tak ada ubat dia, melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal seperti makjum. Jadi makjum. Campur ni, jadi makjum. Bau boleh telan. Jadi nak kena ada ilmu tentang benda itu salah. Kalau berkait dengan sifat mazmumah ini adalah sifat yang dikeji oleh syarak, nak kena tahu yang tu dulu. Yang kedua, dengan amal. Amal, apa maksud amal? Yakni mujahadah lah. Mujahadah. Kalau ada nafsu kita tu tiba-tiba dengki pada orang, tak boleh ni, tak boleh. Itu mana amal? Kalau ada ilmu saja, sampai waktu dengki kita dengki juga, itu maknanya ilmu yang tak ada amal dia panggil. Ilmu saja ada, tapi amal tak ada. Dia nakkan kepada berlawan tu. Lawan. Kita dah belajar dah bahawa dengki itu tak boleh. Satu perkara yang keji, syarak marah, Tuhan marah, Nabi marah. Sebab apa mesti aku dengki pada orang? Kalau kita rasa dengki, kena cabarlah nafsu kita tu. Kalau dia nak dengki dengan orang ni,
Kena cabar. Adakah kalau aku deki pada orang akan hilang nikmat orang itu daripada dia? Tanya. Kalau aku deki pada orang, adakah Tuhan akan hilangkan nikmat daripada dia? Tidak, Tuhan tak akan hilangkan nikmat daripada orang itu sebab deki kita. Tak. Jadi apa guna kita deki pada orang sedangkan benda tu tak ada kesan langsung pun. Bahkan yang paling besarnya ialah kesan dia buatkan hati kita itu jadi bertambah rosak. Itu saja kesan dia, bukan kesan pada orang, kesan pada kita. Ini masalah. Kalau kita tak sedar kan, dan kalau kita tak berlawan kan, gitulah keadaan dia. Duduk sakit hati saja. Lama-lama jatuh tu kena ke siapa tu? Bukan jatuh kena pada orang tu. Dah sakit hati kita lah akan sakit jatuhnya nanti. Bukan orang itu akan sakit jatuhnya tak. Tengok orang yang dapat nikmat, aduh, bapalah dia dapat nikmat. Orang ni pula, bapalah ni. Orang ni pula, bapa ni mungkin dia tanya bapa. Bapa tu mana kenapa? Sebab apa ni orang dapat ini? Sebab apa dia dapat? Bapa nikmat ni tak mari pada aku. Pian. Duduk fikir pasal masalah nikmat orang tu. Jadi kalaulah orang tu tahu kita deki pada dia, macam mana agak? Kita deki pada orang ada kereta baru. Orang ni miskin pun beli juga kereta baru. Kita ada deki orang miskin pun beli juga kereta baru. Kalau orang tu tahu kita ada deki pada dia, ada dia nak ajak kita naik kereta baru dia. Jauh lah. Rezeki orang dalam rezeki aku. Lepas tu dalam kata aku, mana boleh. Tidakkah lagi hilang nikmat pada kita? Patutnya kita boleh tumpang jiran kita ada kereta baru. Dia tahu kita rezeki pula kan. Tak lagi tak ajak kita naik kereta baru dia. Rosak. Sifat mazmumah ni sifat rosak. Bukannya rosak pada orang yang dia deki tadi. Bahkan rosak pada diri dia tu. Sama macam takabur pun begitu juga. Kita takabur tahu kan padahal rosak tu rosak kita, bukan rosak orang. Kita ada rasa kita lebih. Sama saja. Sifat mazmumah adalah salah satu antara perkara yang wajib belajar ni. Sebab nak elak daripada rosak hati kita tu, selagi kita tidak bersihkan hati kita, selagi itulah amalan kita ni tak ada jaminan dia. Tak ada jaminan sempurna. Nak sempurna apa? Rosak amalan itu dia kembali kepada hati bersih ke tidak. Jadi kalau hati tak bersih, kita buat amal, jadi sempurna payah dapat. Payah nak dapat. Umpama khusyuk dalam solat, selagi hati tak bersih, jangan duk harap kita akan dapat khusyuk. Jangan harap. Jadi kalaulah betul-betul kita nakkan kepada rahmat Tuhan, kena cari jalan untuk kita bersihkan hati. Baru kita rasa apa sebenarnya harga bagi agama ni. Sebab apa Tuhan suruh benda ni? Sebab apa Tuhan larang benda ni? Baru kita tahu nanti. Baru kita tahu harga agama. Ini kita dah rasa sebab apalah Tuhan suruh semayang waktu pagi-pagi sejuk-sejuk ni. Dia rasa macam nyusah. Itu sebab tak tahu harga agama kan. Dia rasa menyusah lah buat amal pun. Itu semayang 4 rakaat. 2 minit je. Kalau nak semayang lama, semayang depan TV. Lagi sedap. Semayang. Sama juga orang duduk pegang tasbih. Kalau nak 1000 sekejap saja 1000.
Subhanallah, subhanallah. Kita buat tasbih tu 1000. Tak tahu kita ni apa? Tasbih tu 1000. Cuba baca tasbih depan TV, dah tengok TV. Tak habis 1000. Tak percaya. Duk zikir depan TV. Bukan tumpu pada agama tu tak. Hati tu tak tumpu pada agama, hati tu tumpu pada TV. Rasa seronok TV, berjalan, tasbih jalan. Dia berjalan, subhanallah, subhanallah. Oh, go gitu. Musim bola kan ni. Sekejap aja. Tangan bergerak. Tasbih bukan tasbih ni. Sekejap saja 1000. Tapi adakah begitu amalan yang kita no? Ada hak atau tidak di sisi Tuhan? Tak ada hak. Maka adapun ilmu, sebab apa disuruh cari ilmu ni? Untuk nak mengelak daripada sifat mazmumah. Maka bahawasanya mengetahui ia akan bahawasanya dengkinya itu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengkinya, ia akan dia. Tadi. Bukan dia boleh memberi mudarat pada orang yang didengki. Tak. Dekilah banyak mana sekali pun itu tetap gitu saja. Bahkan memberi manfaat ia akan dia. Memberi manfaat pula bagi orang yang didengki itu. Dia dengki itu bukan beri manfaat kepada dia, bahkan beri manfaat kepada orang yang didengki. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat ia akan orang yang dengki, maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya. Itu masalah besar. Sebab apa mudarat berlaku pada orang yang dengki itu? Sebab apa-apa pahala yang dia buat hari itu, semuanya Tuhan batalkan berlaku. Mana tu? Seperti yang tersebut pada hadis yang pertama. Dia kata apa? Nabi kata innal hasanati iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab tadi. Jadi jaga-jaga berkait dengan sifat dengki ni. Jadi sifat dengki itu akan makan pahala amalan. Seorang itu sebagaimana api dia makan kayu api. Itu. Tambahan lagi mensebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Murka Tuhan lagi. Dahlah pahala hilang habis semua, pahala kebajikan dia hilang. Lagi pula murka Tuhan pula. Kena pula murka Tuhan. Lagi masalah. Kerana murka ia orang yang dengki tadi akan qada Allah Ta'ala. Kerana dia tak suka apa yang Allah Ta'ala telah qadakan, takdirkan kepada orang tu. Tuhan dah tetap dah sejak azal ni lagi orang ni akan dapat nikmat begini. Tiba-tiba kita tak suka atas apa yang Tuhan takdir pada orang tu. Itu sebab Tuhan marah tu. Musafah nak lagi. Mu tak ingat ke aku belaka bagi ni, kamu pun aku bagi, kau orang yang dapat nikmat tu pun aku bagi juga. Jadi sebab apa mu tak suka atas apa yang aku beri pada orang lain? Itu sebab dia terkena murka Allah Ta'ala, bukan sebab dia tidak redha dengan qada yang Allah Ta'ala berikan kepada orang. Seolah-olah macam dia tidak redha pada Tuhan sendiri ni. Bukan dia tidak redha tu semata-mata reflect kepada orang itu saja. Tak. Dia reflect pada Allah Ta'ala itu sendiri. Dan kikir ia, kedekut ia dengan nikmat Allah. Kedekut.
Dia kalau boleh nak nikmat kepada dia seorang tu, nikmat ni dapat ke dia, nikmat ni dapat ke dia, kedekut lah panggil. Yang meluaskan ia akan dia, ya Allah Ta'ala meluaskan, Allah Ta'ala berikan akan dia nikmat tadi daripada perbendaharaannya atas hambanya. Tuhan bagi, Tuhan ni maha luas, perbendaharaan dia, gedung Allah Ta'ala tu sangat luas. Jadi apa-apa saja dia nak bagi. Dia tak kira sama ada orang ni buat maksiat ke, orang ni tak buat maksiat ke, orang ni taat ke, orang ni buat tak taat ke, Tuhan bagi belakang. Sifat rahmat Tuhan bagi belakang. Tiba-tiba kita nak sempit rahmat Tuhan. Sebab apa? Ini mudarat pada agamanya. Ini mudarat ni boleh bawa pada mudarat pada agama. Ada pemudarat dengan dengkinya itu pada dunianya. Ada pun masalah kalau dia dengki pada orang, apa yang bala yang dia akan dapat pada dunia, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan, sakit hati semua. Duka cita yang berpanjangan. Sebab apalah orang dia dapat, sebab apalah Stres. ini yang panggil stres ni. Tujuh bangunan lah. Kerana bahawasanya seterusnya tiada sunyi daripada nikmat. Musuh yang dia deki tu bukannya dengan sebab dia deki hilang nikmat, tak. Gitulah. Dia deki pun tetap nikmat tu dapat pada orang tu. Kalau itu tu Tuhan takdir dia begitu, gitulah. Kalau nak kata kebetulan dia deki dan Tuhan tarik nikmat pada orang tu, bukan dengan sebab deki dia tu Tuhan tarik, tak. Itu semata-mata Tuhan nak tarik nikmat daripada orang tu saja. Kehendak Tuhan juga, bukan dengan sebab deki dia Tuhan tarik, tak. Dahlah deki itu dia memberi kesan mudarat pada agama, Tuhan marah lagi. Dalam keadaan yang keadaan muka Tuhan berpanjangan bagi orang yang deki ni. Agama dia rosak, dunia pun rosak orang deki ni. Dan ada pun bahawasanya deki itu memberi mudarat ia akan seterusnya, yang deki ia akan dia, yang tiada memberi mudarat ia akan dia. Nanti kita akan sambung balik insya-Allah Ta'ala pada masa akan datang berkait dengan macam mana ni untuk nak mengelak hati kita ni supaya tidak kena penyakit dengki ni, penyakit hati lah. Dia kata yang mula-mula kena tahu dulu, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu nak buat macam mana, nak tahu macam mana benda tu baik ke atau tidak, kena ada ilmu. Paling kurangnya begitulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada soalan ke apa-apa soalan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam. Allahumma ja'alna minal ulama syakirin wa salihin. Allahumma inna nas'aluka ta'jil afiyatika wa sabran ala baliyatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ahlina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala subhana rabbika rabbil izzati amma